Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Syafiee selaku pensyarah Organisation and Research Management dan juga rakan-rakan sekalian. Ini adalah pemetangan assignment pertama saya di bawah tajuk informasi pusat sumber untuk subjek Organisation and Research Management. Pusat sumber pilihan saya adalah pusat sumber SK Kulim, Sekolah Pusat Kulim. Itu sekolah saya sendiri. Dia terletak di Tanah Merah, Kelantan. Jenis sekolahnya adalah sekolah rendah dan sekolah ini di bawah pimpinan guru besarnya Puan Nur Haswati binti Muhammad Noor. Guru PSS-nya adalah Puan Suhana binti Alias. Baik. Untuk enrolment sekolah, bilangan pentadbirnya ada sama 4 orang. Gurunya 30 orang, AKP 5 orang, pekerja swasta 4 orang, ada security pengawal 4 orang, dan bilangan murid pedarnya ada selama 252 orang dan bilangan murid perannya adalah selama 72 orang. Keseluruhan pelajar adalah 324 orang ini. Baik, lokasi pusat sumbernya terletak di Aras 2 di Blok A, di sini. Ia memberi akses yang mudah kepada pelajar tahap 2. Kat sini ada pelajar tahap 2, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Ukuran luas dia adalah lebih kurang 9B atau 90 kaki kali 24 kaki. Ini adalah lokasi dia, arah 2. Ini adalah pintu masuk utama ke PSS. Baik, pentadbiran dan pengurusan PSS. Sekolah ini dibawa urus tadbir Puan Nur Haswati binti Muhammad Noor selaku guru besar, dan PSS-nya diuruskan oleh Puan Suhana binti Alias yang merupakan guru pusat sumber. Di sini adalah visi, misi dan matlamat sekolah. Kita tengok lebih kurang macam visi-misi sekolah lain juga, sekolah-sekolah lain lah. Baik, untuk jawatan kuasa, ada 4 jawatan kuasa yang diwujudkan untuk PSS. Yang pertama adalah jawatan kuasa induk, yang kedua adalah jawatan kuasa kerja, yang ketiga jawatan kuasa nilam, dan yang keempat jawatan kuasa pengawas PSS. Kat sini kita lihat ada Puan Suhana sebagai setiausaha ataupun guru media di dalam jawatan kuasa induk. Untuk jawatan kuasa kerja pula, beliau dibantu oleh Puan Asadillah dan Puan Roswati, dan juga dibantu oleh 8 orang guru lain yang diberi tugas mengikut bidang masing-masing. Nanti kita akan tengok lagi apa bidang tugasnya. Ini adalah catat organisasi jawatan kuasa nilam. Jawatan kuasa nilam diselaras oleh Puan Roswati dan dibantu oleh beberapa orang guru, guru-guru kelas, guru bahasa Melayu dan guru bahasa Inggeris. Ini adalah catat organisasi jawatan kuasa pengawas. Ada pengurusi, naib pengurusi, yang ni biasalah, macam biasa. Baik, tugas dan tanggungjawab guru pembantu PSS. Ada 8 orang guru pembantu PSS yang ditugaskan mengikut bidang masing-masing lah. Guru program nilam ditugaskan untuk menyerah aktiviti program nilam. Guru kesyariatan membantu menceriakan ruang PSS. Guru sudut bacaan dan pondok ilmu ni dia menyerah bahan di pondok ilmu ataupun pondok nilam. Saya akan tunjukkan di mana pondok nilamnya. Guru bahan untuk mengajar, menyerah bilik kerja, bahan rujukan dan bahan bantu mengajar. Guru audiovisual akan menyerah bilik APD, alat pandang dengar. Guru papan maklumat akan menguruskan papan maklumat PSS, dan guru dokumentasi akan membantu menguruskan dokumentasi. Ada 35 orang pengawas pusat sumber. Baik, tugas dan tanggungjawab pengawas pusat sumber ada 2. Yang pertama, tugas utama dia menguruskan proses peminjaman dan pemulangan buku murid mengikut giliran masa yang telah ditetapkan, ada jadual di masing-masing. Selain itu, mereka bertanggungjawab merekod, melabel dan menyimpan buku-buku sepanjang tahun mengikut arahan guru PSS. Tugas sampingan pula, dia membantu guru PSS melakukan tugas-tugas lain berdasarkan keperluan semasa di dalam kumpulan kelompok kecil yang telah ditetapkan. Ini tugas utama. Ada jadual bertugas ditampal di situ, pembahagian kumpulan kecil mengikut hari, dan ini adalah tugas sampingan. Ada yang bertugas di papan maklumat, ada yang bertugas di sudut hasil kerja murid, ada yang di sudut baca Arab, komik dan novel. Ini adalah tugas lain-lain, tugas sampingan lah. Baik, fasiliti di pusat sumber ini ada 6 ruang utama. Pertama adalah kaunter sirkulasi, yang kedua ruang bacaan utama, ada bilik pengurusan PSS, bilik kerja dan bilik rujukan,
ada bilik alat pandang dengar dan pondok bacaan nilam. Mari kita tengok satu persatu. Okey, ini adalah kaunter sirkulasi. Baik, ada dua kaunter. Satu kaunter utama yang digunakan untuk tujuan urusan pendaftaran masuk PSS, peminjaman sumber bahan lain selain daripada buku. Okey. Dan ini adalah kaunter peminjaman dan pemulangan yang dikhaskan untuk peminjaman buku oleh murid sahaja. Okey, biasa kat sini akan ada 2 orang pengawas bertugas setiap waktu rehat untuk urusan peminjaman dan pemulangan buku. Luasnya ada lebih kurang 70 kaki persegi. Baik, ini adalah ruang bacaan utama dengan keluasan 360 kaki persegi. Ada 36 tempat duduk dan tempat duduk ini dibahagikan kepada 2 ruang mengikut jantina. Ada ruang bacaan untuk lelaki dan ruang bacaan untuk perempuan. Okey, ini adalah bilik guru PSS, bilik pengurusan PSS, tempat menyimpan dokumen dan melakukan urus takbir PSS. Luasnya ada lebih kurang 1 kaki persegi. Kat sini kita tengok ni dah bertutup dah. Sebenarnya library ni dah dekat hampir setahun kot ditutup pasca kerana Covid. Guru besar tak membenarkan penggunaan semua bilik-bilik khas termasuk library, makmal dan lain-lain untuk mengelakkan jangkitan Covid-19. So dah macam scary juga nak masuk PSS ni. Walaupun nak ambil gambar, jangan-jangan masuk. Okey, ini bilik kerja. Bilik kerja yang bila rujukan ni dengan keluasan 140 kaki persegi, ada 20 tempat duduk. Di sini lah tempat disimpannya bahan rujukan seperti kamus, atlas, bahan audio CD, dan juga digunakan sebagai pusat bilik kerja untuk pengawal PSS. Ada apa-apa kerja yang dia buat, yang berkumpul kat sini dan dibawa bersama-sama. Nak rekod ke, nak label buku ke, sini tempatnya. Okey, ini adalah bilik alat pandang dengar. Keluasan dia 255 kaki persegi, ada 30 tempat duduk. Yang tinggal ni belen-belen je ni, tak cukup 30. Sebahagian kursi dah dibawa keluar untuk penggunaan musim Covid itu. Okey, adalah satu TV kecil untuk tayangan audio dan video. Tak berapa nak kompatibel lah untuk tayangan ramai. Okey, ini adalah pondok bacaan nilam. Yang ni adalah salah satunya ruang yang terletak di luar daripada ruang utama PSS. Dia terletak di laman sekolah. Ada 15 tempat duduk sesuai untuk tempat melaksanakan aktiviti nilam atau pondok bacaan semasa rehat lah lebih kurang. Okey. Baik, sumber bacaan. Terdapat 2 jenis koleksi sumber bacaan di PSS, iaitu bahan bacaan bercetak dan bahan bukan bercetak. Tengok satu-satu. Ini contoh bahan bercetak. Dia ada big book, ada majalah yang telah disusun mengikut jenis dia. Ada Orang Pelajar, Kuntum, Miki, Ibaca, Asuh, Pendidik. Baik, ada juga jurnal dan atlas. Tapi saya tengok jurnal atlas ni adalah yang lama punya. Okey, ensiklopedia pun ada. Baik. Okey, ini buku biasa, buku dirara biasa. Ada juga koleksi buku-buku UPSR dan juga kamus, koleksi kamus untuk rujukan. Okey, ini pula adalah bahan bukan bercetak. Ini ada koleksi audio video CD berserta dengan perisian khusus untuk guru-guru. Dan juga ada sudut untuk permainan dalaman, ada chess, adina. Okey, lebih kurang lah. Baik, untuk koleksi buku, anggaran koleksi bukunya adalah sekarang ni ada lebih kurang 5,000 buah buku. Dan nombor daftar terakhir yang dibolehi dalam buku pilihan adalah 10,960 buah yang telah didaftarkan. Okey, baik, sistem PSS. Sistem PSS ini masih menggunakan sistem pengurusan manual, iaitu semua dokumentasi direkodkan secara manual, dan sistem pengelasan bahan dia, buku pengelasan buku lah, menggunakan sistem pengelasan DW. Okey, ini sistem pengurusan manual. Ada masih menggunakan buku log dan juga kad peminjaman buku. Okey. Baik, sistem pengelasan DW nya pula macam biasa macam sekolah lain lah. Ada pengelasan daripada 000 hingga 900. Contohnya kat sini kita tengok 900 ini untuk geografi dan sejarah. Baik, pendidikan dan latihan. Ada, kita bagi 2. Satu, pendidikan untuk latihan guru-guru, dan satu lagi pendidikan untuk latihan pengawas pusat sumber. Okey, untuk latihan guru biasanya kita fokuskan kepada latihan guru PSS lah. Ini adalah latihan yang telah beliau Puan Suhana tu ikuti dalam yang terdekat ini, yang terkini lah. Program webinar gerakan membangun kompetensi maya
pusat sumber sekolah. Ini tahun 2021, dan tahun-tahun sebelumnya ada yang kursus pengurusan nilam dan pengurusan pusat sumber bestari. Okey, untuk latihan pengawas pusat sumber pula, ini yang tahun lepas punya kursus kepimpinan dan pelatihan pengawas pusat sumber. Untuk tahun ni belum dilaksanakan lagi. Selain itu ada juga kursus ongoing kursus, dipanggil kursus perekodan, penyimpanan dan perluasan buku pusat sumber, yang biasanya dilaksanakan oleh pengawas senior kepada pengawas junior. Pengawas senior akan mengajar pengawas senior macam mana nak rekod, nak simpan, nak lupa buku. Selain itu ada juga kita buat benchmarking lawatan semi belajar ke Perpustakaan Awam Negeri Kelantan. Baik, dari segi kewangan, ada 3 sumber kewangan utama. Yang pertama adalah peruntukan sekolah. Menurut pengusahaan itu kita dapat dibukukan dalam 4,230 biasa dapat, dan juga sumbangan tetap dari PIBG 300 tahun. Dan lain sumbangan pula ada sumbangan peribadi, jualan dan lain-lain, bergantung kepada dapatan tahunan lah. Sebagai contohnya, ini yang terkini lah. Ini ada sumbangan daripada Datin Haji Zaitun. Beliau menyumbangkan bahan bacaan untuk anak-anak SK Kulim. Baik, lain-lain adalah purata kadar penggunaan PSS. Setakat bulan 3 tahun lepas, ni data 2019 hingga bulan 3 2020, puratanya ada seramai 112 orang murid seminggu yang menggunakan PSS. Okey, ini termasuk juga penggunaan kelas berjadual. Mana guru bawa masuk murid, didaftarkan berapa orang murid hari itu dengan gurunya, dan kapasiti gurunya adalah bukan 11 orang guru seminggu. Baik, cara promosi PSS yang utama adalah melalui program nilam, program pertandingan gerakan membaca nilam. Yang keduanya adalah melalui kempen Jom Baca 10 Minit. Ini yang dibuat masa PKP bulan 3. Okey, ada Jom Membaca 10 Minit yang dibuat di rumah, anjuran pusat sumber, dan juga penambahan bahan bacaan ilmiah dan bervariasi. Ini bergantung pada request. Maknanya kalau guru kelas request buku-buku yang rasakan perlu untuk murid-murid, dia akan isi satu form request kepada PSS, dan PSS akan cuba cari buku tersebut untuk diletakkan di sudut mini di kelas. Ada macam bukan sudut bacaan mini kelas lah, bawah kelolaan kelas sendiri, cuma disedia bantu oleh PSS. Baik, antara masalah-masalah yang dihadapi oleh guru PSS, yang pertamanya adalah sukar menarik minat pelajar untuk menyertai tahap 1 kerana kelas yang jauh di PSS. Kelas tahap 1 ni dia berada di bangunan lama, dan jaraknya agak jauh lah untuk ke PSS. Biasanya murid tahap 1 dia lebih suka pergi kantin, makan, main-main, tanpa pantauan daripada guru, memang tak masuk lah PSS, kata macam tu lah. Okay. Dan penggunaan PSS juga dihadkan lantaran pandemik COVID-19. Start bermula bulan 3 tahun lepas, PSS masih ditutup sampai sekarang. Belum boleh dibuka ke atas arahan pentadbir untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Masalah yang utama lain yang dihadapi adalah capaian internet yang amat lemah. Kat sini capaian internet jangan katakan 1 MB per second. Untuk terima WhatsApp, mesej dalam WhatsApp pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Susah. Maknanya untuk mewujudkan pusatkan diri atau pusat akses diri untuk murid memang ada satu, nak kata mustahil tu, lebih kurang macam tu lah kot. Okay, kalau buka YouTube tu asyik loading je. Okay. Baik, dan guru-gurunya belum terdedah dengan aplikasi terkini untuk ilmu penyampaian ilmu siaran maya. Sebabkan capaian internet yang lemah tu, cikgu-cikgu pun kalau kat sekolah macam tak teruja sangat untuk explore benda-benda baru, terutamanya untuk pembelajaran. Kecuali bila pasca COVID itu, barulah ada yang sikit belajar macam mana nak gunakan Google Meet, nak guna Penime, nak guna Canva, adalah sikit-sikit. Alright, ini adalah analisis SWOT yang saya buat untuk PSS ni. Dia punya kekuatan ni, PSS ni punya ruang yang luas dan kemudian fizikal yang ceria dan menarik. Bagi saya sudah agak ceria kawasannya, dan fizikal dia pun okey, dan juga sistem pengurusan yang baik di mana pembagian jawatankuasa dan penugasan yang jelas dan teratur. Ada pembahagian jawatankuasa untuk setiap guru tu ada. Setiap tugas ada. Guru-guru yang untuk menguruskan PSS memberikan kerjasama penuh dalam menguji PSS. Setakat yang saya masuk sekolah ni dah 2 tahun, kerjasama guru-gurunya sangat bagus.
bagi saya bagus lah. Maknanya kalau bila ada kerja tu memang selalunya bersama, betul, working team spirit dia bagus. Okay, ini ada kekuatan untuk PSS ini. Baik, kelemahan dia, kelemahannya sini masih menggunakan sistem manual. Perekodan dia tak ada menggunakan sistem sistem otomasi, dan guru-guru pun belum terdedah dengan sistem pengurusan otomasi. Masalah utama yang dihadapi tahun lepas ialah kita kekurangan komputer untuk masukkan sistem ni. Tapi awal tahun ni ada guru PSS ada beli satu komputer dan mungkin akan buat penambahbaikan untuk pengisian sistem otomasi lah dengan komputer tu. Baik, ada setengah bahannya sudah ketinggalan zaman, boleh dihapus kira. Ada atlas tu yang dah zaman bila dah, yang rasa memang dah tak ada orang rujuk kot yang boleh dihapus kira dan ganti semua bahan terkini. Dan juga kurangnya penganjuran program atau cara untuk menarik minat pelajar bagi memanfaatkan PSS. Minat pelajar tahap 2 setakat ni okey, cuma tahap 1 susah sikit. Setakat yang saya tengok program yang terkini, PSS ada mewujudkan satu kaunter macam library mini di kantin untuk pelajar tahap 1. Cumanya pembinaan tu terbantuk seketika sebab pasca Covid itu, tengah buat turun Covid, berhenti, dan kawasan tu turun di jadi kawasan larangan. Murid-murid tak boleh masuk lagi, belum digunakan lagi lah. Baik, peluang. Guru-guru di sini mahir dengan komputer dan teknologi, tetapi cuma mereka ni tak terdedah dengan aplikasi terkini teknologi. Setakat nak buka komputer, nak login, nak guna Word, nak guna Excel, nak guna internet tu tak ada masalah. So mereka cuma perlu diajar dengan kemahiran-kemahiran terkini tentang teknologi. Sekolah ini juga memiliki alumni sekolah yang kukuh untuk menyumbang dana. Setakat ni selain daripada Datin tadi, ada beberapa orang lagi yang memang willing to help. Maknanya bila kita minta tolong tu mudahlah untuk dia orang beri feedback positif. Dan pentadbir serta guru-guru di sini pun bersikap minda terbuka, sedia menerima perubahan. Maknanya kalau kita ada je perubahan yang kita boleh buat, setakat ni green light lah, boleh kata green light, cuma cakap je dan biasanya jalan. Okay. Baik, track ancaman yang paling teruk di kawasan sekolah adalah cawapan internet yang sangat lemah. Okay, jangankan untuk penubuhan pusat sekondari, untuk makmal komputer pun jadi tidak berfungsi, hanya boleh gunakan secara offline sahaja. Online memang out terus. Okey, berdasarkan analisis tadi, pada pendapat saya pusat sumber sekolah ini layak diberikan penarafan 3 bintang, dan banyak lagi benda yang boleh buat penambahbaikan, terutamanya dari segi sistem otomasi, dari segi program, dari segi lain-lain lah. Nanti kita bincang tu di dalam assignment yang kedua. Okey. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih segala penghargaan saya kepada Dr. Syafiee selaku pensyarah untuk subjek ni, Puan Waswati, Guru Besar SK Kulim, dan Puan Sana, Guru PSS SK Kulim. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.